السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان المسلمين، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dipanjangkan usia untuk bertemu pada malam yang berbahagia ini, diberikan kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat, akal fikiran yang waras, ditanam rasa hiburan dan semangat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumahnya yang mulia ini, di dalam majlis ilmu. Semoga menjadi asbab diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hari akhirat kelak dengan dikurniakan syurga yang teristimewa, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 90. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina hadallahu fabihuda hum muqtadi. Maka nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Muhammad, di antara manusia yang mendapat petunjuk sebelum kewujudan Nabi Muhammad ialah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan Allah kata dekat Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, fabihudahu muqtadi. Maka ikutlah, contohilah, turutilah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk nabi-nabi. Allah sendiri beritahu Nabi Muhammad bahawa nabi-nabi ini satu golongan manusia yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad pun nabi. Nabi Muhammad antara nabi yang paling mulia di kalangan nabi-nabi yang mulia. Nabi Muhammad penghulu segala nabi. Tapi Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, ikut petunjuk nabi-nabi. Kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala suruh ikut macam tu, maka kita dah tak ada pilihan dah. Maka kita hari ini kalau nak selamat dunia, nak selamat akhirat, maka kita kena ikut Nabi Muhammad dan juga seluruh para nabi. Itu saya jalan untuk selamat. Lain tak ada. Dan Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Muhammad yang mulia supaya ikut para nabi yang mendapat petunjuk. Kita hari ini ikut Nabi Muhammad yang telah mendapat petunjuk. Mana hari ini yang jadi punca kepada kerosakan, yang jadi punca kepada kesesatan, sama ada dalam politik, dalam ekonomi, dalam cari makan, dalam hiburan, dalam bab pakaian, dalam bab kemasyarakatan, dalam bab pendidikan,
dalam segala hal atas dunia ni yang jadi celaru dan serabut disebabkan kita tak ikut Nabi, kita ikut suka. Ikut saya. Saya ikut gerak hati saya. Begitulah. Maka pandai-pandai saya lah. Kalau hari ini nak selamat, tak ada dah jalan melainkan ikut Nabi. Itu dia. Itu dia jalan dia. Tak payah cari lah. Maka hari ini Nabi tak ada. Jalan Nabi itu ada. Yang telah disambung oleh warasatul anbiya, pewaris para Nabi, yakni para alim ulama. Menyambung dia. Dulu saya sebutlah minggu 2 lepas. Saya tak pasti di surau mana. Kalau surau ni mana 2 kali rakam. Ulama Indonesia dia beritahu, kata dia sejak dulu mana-mana kerajaan yang apabila berdepan dengan masalah, berdepan dengan serangan musuh, berdepan dengan wabak penyakit, berdepan dengan kejatuhan ekonomi, dan apa saja kerajaan tu ditimpa malapetaka, maka dia akan cari ulama jadi benteng dia untuk doa, untuk sembahyang hajat, untuk mengadu pada Allah Ta'ala, untuk tolong, untuk semua. Maka dia akan cari ulama untuk selesai. Macam kita kena Covid, laku ulama ni, suruh sembahyang hajat, suruh doa, suruh itu, suruh ini. Orang cari ulama. Jahat macam mana pun cari ulama. Mana-mana kerajaan dari dulu. Tapi apabila masalah itu selesai, maka mereka mula buang ulama. Dia tak akan ingat cakapnya. Mana-mana kerajaan yang memerintah dengan nafsu dia, waktu ditimpa malapetaka, dia akan cari ulama, tolong dia. Dah selesai masalah, maka dia akan memerintah dengan cara menjauhkan diri daripada ulama. Dan kalau ulama tu melebih, ulama tu akan ditangkap. Esok ada masalah, carilah. Maka begitulah. Sejak dulu, bukan hari ini saja. Zaman Sufism, maka orang serang negara, maka ulama Sufi menjadi benteng, siap berapi-api, berkhutbah, cerita tentang mati syahid, rakyat pakat keluar habis sebab dengar cakap ulama. Tapi bila menang, ulama tu ke dalam. Sebab itulah tak selesai masalah. Bani Israel macam tu. Tuan-tuan baca kisah Nabi Musa, bila ditekan keras oleh Fir'aun, maka nak dibunuh, maka lari bergerak daripada bumi Mesir, nak lintah laut, nak lintah laut ni bergantung harap pada Nabi Allah Musa, Nabi Harun. Maka lintah laut merah tu lepas kan, guna tongkat kering ayam laut tu dipetai. Lepas pergi belah sana, mereka mula menderhaka kepada Nabi Musa AS. Ajak masuk Palestin, tak mau masuk. Hatta dia suruh Nabi Musa yang masuk. Bahkan Allah sesatkan mereka di padang teh itu 40 tahun. Sebab tak mau dengar cakap Nabi Musa. Nabi Musa naik bukit Tursina, terima wahyu, tinggal Nabi Harun, jaga Bani Israel. Mai satu orang manusia nama Musa As-Samiri, buat anak patung lembu, ajak mereka sembah, pakak semua pergi sembah. Tunggu Nabi Musa balik, balik wahyu, sembah, tokong dulu. Nabi Musa duduk atas bukit, Allah Ta'ala beritahu, sabar banyak-banyak. Sehari hang turun, lepas 40 malam ni, kamu akan hadapi satu situasi yang sangat dahsyat. Kena sabar. Turun-turun, geng hak diselamatkan daripada Fir'aun. Geng dia. Tinggal Nabi Musa, sembah patung. Alasan Nabi Musa lambat sangat balik, dia ambil wahyu lama kan. Bukan cerita tu, cerita hari ini, cerita dulu. Hak duduk depan dia tu bukan orang lain, Nabi, bukan pewaris Nabi. Maka hak depan dia tu confirm Nabi, terima wahyu,
Tengok depan mata, ambil tongkat, gedebam, lorong, belah lalu, boleh pergi. Depan mata. Tahu Nabi Musa tu Nabi. Tak ada makanan, berdoa turun makanan dari langit. Tengok depan mata, sesat dengan. Tambah hari ini jauh, 1500 tahun, jauh ditinggalkan. Yang tinggal hanya pewaris Nabi. Lagi dia tak percaya. Tak apa ustaz. Tak gitu. Sebab tu kita sendiri kena hari-hari diperingatkan. Sebab kita jauh dengan para Nabi. Hak duduk depan mata, Nabi duduk depan mata, sesat lagi. Zaman Nabi Muhammad, golongan munafikin yang duduk di Madinah, semayang belakang Nabi, Abdullah bin Ubay, dengar wahyu. Dan Nabi itu imam, dia jadi makmum. Dengar ceramah Nabi, Nabi duduk depan di mata, sesat lagi. Bukan sesat biasa. Golongan munafik masuk neraka, tak keluar-keluar dah. Menyamai kafir sebab hatinya kafir. Tak keluar dah. Tengok Nabi depan mata. Lama kita tak usah buat Nabi. Jauh. Maka sebab itulah kita sentiasa diperingatkan. Dan Allah Ta'ala pesan kat kita hari ini, kalau nak selamat, ikut Nabi. Ikut Nabi. Dalam masalah apa? Semua masalah. Gaduh, cerai. Cerai, gaduh masalah anak. Siapa nak jaga anak? Laki nak anak bin saya. Kata bini saya yang beranak dia. Buka hijab mereka. Budak tu kalau dia tak ada pilihan, makna dia tak erti lagi nak pilih mak kaya, maka dijaga oleh mak. Mak dia. Kalau mak masuk lokak kan, mak dadah apa semua, jaga oleh nenek. Dia bagi macam tu. Susul lah gitu. Maka bila umur budak tu dah boleh pilih, dah kenal dah, ni ayah, ni mak. Boleh bercakap, boleh pilih. Kata Sayyidina Abu Hurairah, satu hari orang main depan Nabi, aku ada dekat Nabi. Perempuan dia main, ya Rasulullah, ni anak saya bela dia sampai besar macam ni. Dah masuk sekolah rendah dah. Maka hari ni suami saya main nak ambil dia, hak penjagaan. Maka saya sayang dia, saya jaga dia. Suami dia pun sebut, ni anak saya. Nabi ambil tangan isteri dan tangan suami. Nabi suruh budak tu, kamu pegang tangan mana hak kamu nak, dan orang tu lah jaga kamu. Budak tu pegang tangan mak dia, mak dia jaga. Kalau budak tu pegang tangan ayah, pergi dengan ayah. Sebab budak tu dah boleh fikir. Agama selesai belaka. Kalau tak ada petunjuk, gaduh. Ada petunjuk, gaduh. Semalam kita bincang Sungai Buaya, anak zina. Siapa nak bagi nafkah? Anak zina, ayah tak ada. Ayah tak ada. Maka dia anak zina, ayah dia tak ada. Berzina, laki raib, mengandung, beranak. Siapa nak bagi nafkah dekat dia? Kitab fiqh kata, bila ayah tak ada, nafkah jatuh kepada ibu. Ibu susah, tak kerja, duit tak ada. Siapa nak bagi nafkah budak ni? Waris kepada ibu. Abang dia, ayah dia, atuk dia, waris. Waris ibu tu. Siapa waris dia? Wajib bagi nafkah. Tadi dia berzina, dia pandai-pandai lah. Apa pula kita? Pakai masuk neraka belaka secara berhubungan. Main bayar rajin. Maya sejak malam pecah kepala Maya. Tapi langsung tak peduli dengan alasan anak zina. Anak siapa? Anak adik kita. Contoh nama kita. Anak adik. Dia susah, miskin, tak ada pendapatan, tak kerja. Maka dia terbuat dosa berzina. Ada ruang untuk taubat. Masalah nafkah siapa nak jaga? Waris pada dia, waris tak mau peduli. Mayang pecah kepala pun tak selesai pada masyarakat. Tak selesai. Suatu agama ni penyelesaian. Dan dah ditunjuk oleh Nabi satu-satu. Tunjuk dah. Dan Nabi
bagi petunjuk belakang. Cuma kita hari ni mau ikut tak mau ikut. Kalau kita ikut, Tuhan sebut tadi lah. Nabi pun Tuhan suruh ikut Nabi. Kita tak mau ikut Nabi, dia ikut siapa? Ikut pemimpin. Boleh dengan syarat pemimpin tu ikut Nabi. Boleh. Ayah kita sendiri tak ikut Nabi, tak boleh ikut. Walaupun ayah kita. Nabi Ibrahim, ayahnya tak Islam. Dia tak ikut ayah dia sebab tak Islam. Nabi Muhammad buat saudara Abu Talib baik sangat, jaga daripada kecil, umur 12 tahun jaga, 8 tahun jaga dah. Abu Talib Abdul Muttalib meninggal 8 tahun. Abu Talib ambil alih jaga, baik la ilaha illallah. Tapi tak Islam. Nabi tak ikut dia, tak ikut. Sebab dia tak boleh memberi petunjuk. Nabi suruh ikut orang yang mendapat petunjuk. Para Nabi, para ahli ulama. Tak payah kata kita ni terror lah. Nabi pun Allah suruh ikut Nabi. Maka kita tak ada jalan. Tak ada pilihan. Saya nak pilih. Tak pilih. Tak ada pilihan. Perbankan tentang P-Bank. Dia ada Islamik dengan konvensional. Boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Mana boleh pilih? Sebab kita Muslim, kita kena ambil Islamik. Tak boleh. Saya antara Islamik dengan konvensional, saya nak pilih. Pilih boleh. Tak boleh pilih. Hak konvensional tu untuk hak tak Islam, yang Islamik tu untuk orang Islam. Tak ada pilihan. Tak ada. Suatu yang itu. Hari dah hidup pilih, hidup pilih jadi gelong. Ini benda-benda besar yang perlu kita faham dan perlu kita ambil tahu. Sebab hari ini hidup jadi serabut kat dunia ni, dalam apa saja kehidupan ni, sebab hatta kita dalam rumah tangga kita sendiri pun, sebab kita tak ikut jalan Nabi. Tu je. Abang kita meninggal, tinggal isteri dia dengan anak-anak dia. Gaduh seorang tak pusaka dia buat masuk TV, buat sidang media macam-macam. Alah, pergi jabat agama, suruh jabat agama selesai masalah bagi retak. Dah ada dah. Mak dapat 1/4, isteri dapat 1/8, anak dapat berapa? Anak ada berapa orang? Laki 2 bahagian. Baki daripada mak ayah dengan isteri semua dapat. Anak laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ada lebih lagi sebab tak ada anak laki-laki. Pergi kepada adik-beradik belah mati. Lah ada susah dah. Ada siap dah. Bukan baru nak reka hari ni. Ada dah. Tak payah kalau tak payah bergaduh buat malu kan. Dah bergaduh ada pasal. Maka kita gaduh dia, kita menang. Menang dengan cara yang tak betul yang kita bincang minggu lepas. Ambil pula tanah tuan tu, tak payah banyak, sejengkai cukup. Sudah menyebabkan 7 lapis bumi dihempuk atas kepala kita hari kiamat. Tak ada untung apa dah. Tak berbandui pun. Tanah 15 hektar, 20 hektar, 100 hektar masuk neraka. Tambah tanah seekar, lagi teruk masuk neraka. Kalau 4,400 hektar boleh gagah, boleh tanam musangking. Tapi masuk neraka kan tak guna. Tak guna. Itu kita muhasabah diri. Hari ini guna ke mana pun, jalan paling selamat ialah jalan yang ditunjuk oleh para Nabi dan telah disambung oleh para alim ulama. Itu insyaAllah menyelamatkan kita semua. Baik, insyaAllah malam ini sambungan bab beriman kepada adanya hari akhirat. Muka surat 318 kitab Jawi, hadis yang ke-79 bawah sekali. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa fi riwayatin li Abi Daud yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Kata Nabi SAW, tidak habis umur dunia ini, mana tak kiamat lah, tak akan kiamat, tidak akan kiamat, sehingga bangsa Arab
dan pengikut-pengikutnya dikuasai oleh seorang dari ahli rumah aku. Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab dan pengikut-pengikut, yakni bumi ini, diperintah oleh seorang lelaki daripada keturunan Nabi yang namanya menyamai namaku, nama Muhammad juga. Dan satu riwayat Abu Daud, namanya menyamai namaku dan nama ayahnya menyamai nama ayahku. Nama dia Muhammad bin Abdullah juga. Mana tak akan berlaku kiamat, melainkan bumi ini akan diperintah oleh satu orang laki-laki daripada keturunan Nabi SAW, dan namanya Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Ada namanya Muhyiddin nama Gani, Mahathir Muhammad tak Gani, Bakal Anwar bin Ibrahim tak gerak ni. Orang tak kenal lagi. Maka nak cari nama macam ni, cek pengguna Arab pun ada. Dia mesti keturunan Nabi dan nama macam Nabi. Ya, nama macam. Baik, sebelum kita syarah panjang, tengok ni. Dia dah 3-4 hadis. Baik, hadis yang ke-80. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi minni ajlal jabha aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran yamliku 7 sinin. Kata Nabi SAW, Mahdi itu dari keturunan aku. Muhammad bin Abdullah tadi itu Imam Mahdi lah. Imam Mahdi, bukan nama dia Mahdi. Imam Mahdi, imam yang memberi petunjuk, yang membawa petunjuk. Ini ayat Quran ni semua ikut orang yang mendapat petunjuk. Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Nabi, manusia yang mendapat petunjuk. Maka Imam Mahdi pun manusia yang mendapat petunjuk, tapi bukan taraf Nabi, taraf imam. Taraf imam. Mahdi itu dari keturunanku, dahinya luas, hidungnya mancung, dan ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Tak ada orang akan merintah seadil dan sejujurnya melainkan dia. Nanti Nabi Muhammad itu ada. Nabi Muhammad, Abu Bakar, ramailah. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian mai lagi pemerintahan lepas pada itu, kita pernah dengar nama Umar bin Abdul Aziz, kita pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi, kita pernah dengar nama Muhammad bin Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, kita pernah dengar lagi nama Harun Al-Rashid. Banyak juga, banyak lagi nama-nama yang kita pernah dengar, yang bagus-bagus. Maka Nabi beritahu lagi, dekat nak kiamat, tak akan berlaku kiamat, melainkan akan muncul lelaki ini. Muncul lagi, muncul dah. Tapi semua masuk lokap. Apakah dia mengaku? Bawa pedang pergi Putrajaya lah, saya Imam Mahdi, duduk lokap. Macam-macam apakah? Semua bakat mengaku. Dia sebut dari luar hidung mancung. Hapi tu semua hidung sepek dah Melayu. Nabi sebut turunan Nabi. Turunan Nabi. Tahu turunan apa hadap itu. Dan Nabi sebut dia akan memenuhi bumi, yakni memerintah dengan kejujuran dan penuh dengan wa'adlan, keadilan. Sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah selama kurang lebih 7 tahun. Hadis ini sebut 7, ada lagi hadis lagi lain sikit. Nabi beritahu kita apa? Sebelum dia muncul ni, bumi ni diperintah dalam keadaan penuh dengan kezaliman. Peranglah, segala hal. Dunia tak adil. Hak kaya-kaya melana, beli kek sebiji harga 1 juta.
Orang Arab punya bulan. Pendapatan dia teratur. Sehari berjuta. Juta macam kita sehari berapa duit? RM50. Dia sejuta tu sehari. Kita kira belanja RM50 tu biasalah RM50. Sebab gaji RM50. Dia belanja sehari sejuta. Sebab gaji dia sehari sejuta. Sehari 2-3 juta gaji dia. Toki minyak. Toki minyak. Kan dia buat kerja apa dia? Toki minyak. Kita toki minyak gamat boleh betul RM1. Jadi apa? Maka dia toki minyak petroleum dia. Ya. Harga bumi ni zalim tuan, zalim. Penuh dengan kecurangan, rasuah ni la ilaha illallah. Paling derah kali rasuah ni negara orang Islam. Kuat rasuah dia. Tambah pergi ke airport mana-mana negara Allah punya susah. Begitulah, beginilah. Macam-macam. Angkat beg sikit lah. Siap kita pergi Mekah. Pergi Mekah. Duduk kat Madinah. Dekat Bakar. Dia main tunjuk ini kubur siapa-siapa. Dia pun baca doa. Minta 10 riyal. Itu yang mana? Oh, karut tu. Saya pamat dia. Suka-suka hati dia. Dia tunjuk kubur sembuh. Mana tahu kubur Bakar kan ada nama. Mana siapa tahu dia ni kubur Sayyidina ni lah. Ini kubur isteri Nabi lah. Ini kubur anak cucu Nabi lah. Oh, tu ada doa kita buat amin 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 10 riyal. Tak ada siapa suruh. Dah doa kita amin je lah. Minta duit je kan. Tak duit. Dia panggil dia juga. Sama tentang pergi silat naik unta hak hias dia tu. 200-300 riyal dia sapu kan. Lagi tak bagi lagi tu dia ikut tak boleh naik bas. Oh dahsyat. Begitulah kehidupan dia. Sebab tu Imam Mahdi akan muncul. Yang namanya Muhammad bin Abdullah yang akan merintah bumi ini dengan penuh keadilan, dengan penuh kejujuran. Sebagaimana hari ini bumi diperintah penuh kezaliman, lagi akan datang semakin zalim makin zalim. Dia memang macam tu sifat dia. Adalah hadis Bukhari, orang pergi mengadu dekat Sayyidina Anas bin Malik zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka orang mengadu pada Sayyidina Anas ni dia merintah zalim lah, apalah macam-macam. Kata Sayyidina Anas, bersabarlah. Kerana Nabi bagi tahu setiap berubah 1 tahun kamu akan jumpa pemimpin lagi zalim, lagi zalim, lagi zalim. Mai lagi 5 tahun lagi zalim, lagi jahat, lagi jahat, lagi jahat, lagi jahat. Baik, kiamat. Tapi di celah-celah itu boleh muncul tak yang baik? Boleh. Tengok naik Umar bin Abdul Aziz. Pemerintah zalim sabut-sabut pun naik pemerintahan Salahuddin naik. Ada. Nuruddin Az-Zinki banyak lagi lah. Di celah-celah tu ada. Jangan kita dengar ni tak payah apa-apa lah. Tidur di rumah je lah. Kita usahalah. Allah bagi. Di celah-celah tu jumpa pemerintah yang bagus, yang baik. Ini tu lah. Bagus ni bukan hanya bagi makan. Kita dah faham ni pemerintah bagus ni sebab tu tak ada bagus. Tak mayang tak apa. Itu tak kena. Bagus pemerintah ni. Ada satu orang Yahudi. Dia kata dekat orang ramai. Dalam kitab kami tertulis Sayyidina Umar akan berdiri terpacak di depan pintu neraka. Oh, orang tak puas hati lah. Orang pergi tanya Sayyidina Umar sendiri. Isteri Sayyidina Umar pun tanya ni macam mana. Sedangkan Nabi bagi tahu kata kamu ni ahli syurga. Macam mana lah kitab-kitab sebelum ni, kitab tu diakui. Kitab Taurat, Zabur. Kitab sebelum-sebelum tu bagi tahu Nabi Sayyidina Umar hari kiamat nanti dialah menjadi orang paling awal berdiri terpacak di depan pintu neraka. Confuse lah. Sayyidina Umar pergi tanya Yahudi tu. Sayyidina Umar pergi tanya dia. Mengenai statement dia. Pergi tak ada tanya dia jawab lah. Dia tanya dengan Zuzadi, kamu ahli syurga. Ya, macam mana pula kamu boleh cerita dekat orang
Umar berdiri. Bukan Sayyidina Umar nak beritahu dia ahli syurga. Dia nak pergi tanya macam mana statement tu, dia berdiri depan neraka. Kata Yahudi tu, jangan risau, kamu kan ahli syurga, susah hati apa? Oh. Jadi cakap lain. Sayyidina Umar minta penjelasan, apa jawab dia? Kata dia, dalam kitab sebut Umar satu orang manusia yang berdiri di depan pintu neraka untuk menghalang orang lain agar tak masuk neraka. Dan kalau kita benar jadi kerajaan, jadi bapa, jadi ketua, jadi JKK ke, atau imam ke apa ke, kita selamatkan orang jangan bagi masuk neraka. Tu baru betul. Kita tak bagi makan ya. Bagi makan ni siapa pemerintah pun kena bagi makan. Bagi kebajikan, bantuan, tu biasa. Tapi nak selamatkan orang daripada neraka, tak ramai orang nak buat ajar tu. Nabi Muhammad buat ajar tu. Sayyidina Umar buat ajar tu lah. Di samping boleh makan, jangan masuk neraka. Ini bagi makan. Tapi rakyat, bila disebut, kita tutup kelab malam. Oh, marah lah. Saya ada ahli parlimen Islam pun tak setuju. Dia tak kalau tutup kelab malam, dia pun nak cari pendapatan di mana? Nak bayar rumah apa semua, nak jamu anak bini. Nak jamu anak bini, kena jamu yang halal ke yang haram. Cari kerja lain lah. Kerjaan kena fikir lah, kerja lain. Tapi kena tutup lah gelap malam. Sebab kita jadi kerajaan bukan hanya bagi rakyat ada pendapatan, tapi pastikan rakyat ada pendapatan yang halal. Bukan hanya selamatkan dia daripada kebuluran dunia, selamatkan dia daripada kebuluran akhirat. Mau betul kita ni nampak kalau dia tak ada betul sokong merasak lah. Minyak RM1,500 tak mau. Beri naik RM2,000, okey. Okey Tapi hal lain, lain tu benda penting tu kita lupa. Kita lupa. Suatu Imam Mahdi, dia hadir, buah pertama keadilan, kejujuran berdasarkan Quran. Dia akan beritahu ini. Dari situ bila dia taat, dari situlah Allah Ta'ala jadikan bumi ni makmur. Baik kita baca lagi, kita tahu. Kita baca. Macam mana Tuhan bagi bumi ni jadi cantik. Tumbuh-tumbuhan jadi subur. Bukan cakap musang kingkong pada. Kita baca aja dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala'an yusibu hadhihi al-ummah hatta la yajida ar-rajulu malja'an yalja'u ilayhi min adh-dhulmi fayab'athu Allahu rajulan min 'itrati wa ahli baiti fayamla'u bihi al-ardha qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa jawran yarda 'anhu sakinu as-sama' wa sakinu al-ard la tad'u as-sama'u min qatriha shay'an illa sabbathu midraran ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. Biar merintah punya bagus. Kalau boleh nak suruh atuk kita mati tu hidup balik, punya seronok hidup zaman tu. Kita dengar ada ni. Lepas tu dia kena agama tu jadi nombor 1. Baru Tuhan bagi. Kita hari ni, aset negara kita kah, negara mana kah, melana kaya. Tapi ada lagi rakyat tak ada rumah. Bukti dia, dah dekat 12 bilik rumah dah kami buat. Bawah NGO. Tak ada rumah. Ni hak baru di Serkam, Melaka. 1 bilik duduk 6 orang. Allah. Nanti itu kita nak buat. Nak jadi umum 2-3 hari ni penuh dah. Nak bagi hak umum minggu lepas dah cukup dah. Ini hak baru pula. Bukan banyak pun sebiji rumah saya duk buat dengan kawan-kawan ni. 3 bilik siap siling, bilik ayak lagi. Semua cukup bilik ayak 2. Siap lantai semua cakap. Clear. 40,000, 37,000. Sebab yang buat tu fi sabilillah juga. Kalau dia buat hari ni, separuh tu hilang, telan.
Yang kalau betul-betul lah takut pada Allah Ta'ala, 40,000 lah. Maksud siap tuju rumah 3 bilik, selesa boleh duduk, kipas angin 6. Siap wiring semua lagi. Nak apa lagi? Boleh lah. Tak cukup 6 pun 4 pun tak apa dah. Kipas angin. Okay dah. Lampu ada 9. Kalau boleh masuk, boleh duduk elok lah. Kalau boleh 70,000 sedap lagi. Tu terang kita ada kutip tu 40,000 cukup dah. Kita nak hari ni sebab apa tak boleh. Ada lagi merintah 63 tahun dah merdeka, ada lagi orang tak ada rumah, tak ada tanah. Sedangkan hak kaya Melana hak rumah ada dekat 10, ada lagi tanah free dapat. La ilaha illallah. Rakyat susah tak ada tanah, makan ke darah tanah. Tak mana tak kena dia. Tang kita duk sebut tadi. Sebab kita bukan nak selamatkan orang dunia akhirat. Kita merintah tu kita berebut jawatan sebab nak apa? Kita muhasabah baliklah. Baik kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW telah menyebut satu bala bencana akan menimpa umat ini, sehingga seorang tak dapat tempat untuk berlindung dari kezaliman. Nabi ada orang merintah ni zalim ni, ada satu ketika akan datang, dia punya tahap zalim, tak tahu dah nak pergi mengadu kat siapa. Ngadu kat orang ni tak boleh tolong, ngadu kat wakil rakyat tak tolong, ngadu dekat jabatan kebajikan tak tolong, ngadu kat polis tak tolong, tak tahu nak ngadu siapa dah. Ini hadis Nabi. Dia punya zalim sampai macam tu, tak tahu dah nak pergi habang kat siapa. Pergi cari ustaz pun tak tahu. Maka Allah Ta'ala melahirkan seorang dari keturunan aku dan ahli rumah aku, yakni ahli keluarga Nabi, serta Tuhan penuhkan bumi ini dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya. Dia merintah tu kira tak ada seorang pun kata tak bagus. Tak ada orang kata tak bagus, semua kata bagus. Sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan, penduduk langit dan bumi puas hati dengan pemerintahannya. Bukan takat bumi, penduduk langit pun puas hati. Macam mana nak tahu penduduk langit puas hati? Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujan, melainkan dicurahkannya dengan lebat, dan bumi juga tidak meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya, melainkan dikeluarkan dengan sebanyak-banyaknya. Dia punya berkat tu, hujan turun, mana air cukup. Lah zaman kita hidup ni, baik bukan kata di Selangor sajalah, hampir semua negeri hujan tak berhenti, air tak ada, air tak cukup. Main pencemaran lah, macam-macam. Pokok kayu ni tanam tak jadi tuan. Sak kemarau lah apalah. Nabi kata zaman Imam Mahdi merintah, turun hujan selebat-lebatnya, yakni rahmat Allah turun selebat-lebatnya. Hujan turun cukup, tak ada orang tak ada air ni. Dan juga tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan bumi, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dengan sebanyak-banyaknya. Maka manusia cukup makan, nak beritahu, beras tak jadi masalah, tak payah nak import dah. Thailand ke, bawang pun ambil di India. Zaman dia cukup dah, tanam jadi belakang, tak payah nak import negara orang lain dah, tak payah. Orang Islam taklah benih ni ikut mana pun jadi. Subur bumi ni, tak ada orang Islam yang merempat, tak ada orang Islam minta sedekah, tak ada. Makmurnya sampai dahsyat begitu. Sehingga orang yang hidup suka kalau orang yang mati hidup semula, supaya mereka dapat menikmati kemakmuran itu bersama. So, kalau bolehlah ayah aku lama dah merintah dulu teruklah, zalim, boleh hidup balik syok. Dia bercerita, Nabi yang beritahu lah hadis ni, dia punya merintah dia sampai kita lalu kat kubur tu, tengok kubur tu, doa, ya Allah, kalau mereka ni boleh hidup balik lah. Betapa indahnya, seronoknya, gembiranya hidup. Tak ada nak bayar tu ke apa, tak payah bayar apa. Bumi makmur, kerajaan kaya melana, tak payah cukai apa dah. Hanya keluar zakat saja. Allah bagi sehebat itu.
Hari ini boleh dapat dulu ni? Boleh lah. Dengan syarat merintah macam dia. Dapatlah. Satu Umar bin Abdul Aziz merintah 2 tahun ya. Naik merintah tak sampai setahun, negara paling miskin di mana? Afrika. Syekh Ali An-Nadwi tulis sebuah kitab, ada kitab kat rumah saya. Dia zaman Umar bin Abdul Aziz hantar seorang hampir dekat bumi Afrika. Hari ini bumi Afrika makan tak? Pergi sana cari orang yang miskin untuk terima zakat. Dia pergi, dia balik. Dia tak ada, dia Amirul Mukminin, tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun layak terima zakat, tak ada. Merintah tak sampai setahun, rakyat dah cukup makan, siap rakyat boleh pula zakat. Makmurnya Allah bagi, berkatnya Allah bagi. Sedahsyat itu. Sebab tu contoh dah ada. Kita nak contoh dalam bab apa? Nabi Muhammad 13 tahun teori, 10 tahun Allah bagi amali dia, praktikal. Dalam banyak Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tuan-tuan kira berapa orang Nabi ada kerajaan? Nabi Sulaiman kerajaan dia pelik sikit, dengan jin lah, dengan burung lah. Mesyuarat esko, jin ada sekali, burung pun ada, kacau. Hebat dia gitu. Ada kerajaan orang ni, antaranya Nabi Muhammad ada kerajaan. Dan kerajaan Nabi Muhammad, rakyat dia majmuk. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, ada orang Islam, ada orang Majusi, ada segala orang. Tapi Nabi boleh merintah. Sebab apa? Contoh dah ada. Kita pun majmuk juga, majmuk. Tapi sebab apa sabut? Awal-awal tadi saya sebut, sebab tak ikut Nabi. Kita ikut suka, ikut saya. Sokonglah saya, ikut saya. Saya tu pun gelong, ikut saya macam mana? Maka sampai macam tu. Betapa indahnya, dahsyatnya dia merintah, jujurnya, adilnya, makmurnya. Tak ada sebarang tekanan apa ni. Kira boleh gaji 1,000, makan tak habis. Hari ni 1,000, hari ni dapat gaji sejam cerah. Kerja sebulan boleh gaji, oh ya, selepas sejam. Hello, petang-petang. Kita bayanglah. Gaji 5,000, 4,000 sehari ya, habis. Anak universiti bayar kereta, rumah apa semua, segala gitu-gitu pula. Habis lah, cerah. Habis lah. Member di pojok, ini gaji ikut nak pergi keluar makan semua, tak apalah. Tak apa, habis lah. Sebab bayaran macam-macam, nilai tinggi. Rumah beli, rumah 500,000. Haji pernah fikir, rumah 500,000. Pergi belah Tasik Puteri tu, rumah 800,000. Saya pergi ceramah di Jampi Berodor, masuk Surau Rus, tahu Rus? Dekat ni ya. Ada orang jaga bagian hartanah. Saya pergi ceramah di Surau Rus 1. Dia tu start saya nak ambil rumah. Di mana? Di KL, depan KLCC. Oh, saya tahu ada rumah ni ya. Ada. Berapa harga? 10 juta. Paling murah 1.5 juta. 1,000 square feet 2.5 juta. 1,000 lah. Tapi di situ lah. Ceritanya dia ada orang beli Ada. Ada orang beli 10 juta orang beli. Foreigner beli. 1 juta 2 juta ada orang Malaysia beli, ada. Berapa gaji dia? Ada orang hidup ni. Dia ada kat Arus 1. Saya habis kuliah minggu lepas, tanya dia. Dia ustaz nak beli, nak beli apa? Rumah Sungai Buaya 100,000 rumah engkau, nak bayar. Rumah lah tuan, 10 juta. Mati, tak bawa pula rumah ni. 1.5 juta, 2 juta tu biasalah. Putrajaya 2.6 juta, tepi-tepi Tasik tu 4 juta. Ya, rumah. Tak terfikir kita ni.
Maka hari ni rumah orang tu mahal. Betul-betul takkan mahal orang tu. Tak pun. Tempat dia di tasik ada sekolah jadi mahal tu. Buat rumah tu apa duit dia? Tak ada mahal mana lah. Tuan-tuan pergi Putra Haid pun semua tu. Kondo dahsyat-dahsyat tu 500,000 semua. Modal 100,000 itu ya. Ya ke Ustaz? Iyalah. Tuan-tuan pergi dekat Putra Haid tu, kondo 40 tingkat tu. Tapak dia tu, hak jampi tu, saya lah. Jampi tampak tu. Berantu. Tepi tasik. Saya ada duduk dengan ceramah kan. Dia panggil saya pergi ya. Berantu tak dengan misi dan apa semua terbalik masuk dalam tasik tu. Terus saya kata Tuhan tu kuat dia panggil saya, panggillah Darul Syifa apa kan. Dia kata boleh Ustaz biar pergi ya. Saya bukan erti apa, surah Fatihah tak erti ya. Okey pula. Dia panggil, kita minta dekat Allah. Satu tu ya Allah, mana ada dua. Maka kalau surah Fatihah, kalau Tuhan kata okey lah. Okey pula boleh buat bangunan tu lah. Sebelah dia tu 30 tingkat. Panggil saya pergi lah. Maka dia reti lah nak buat bangunan apa semua ni. Tengok tapak apa semua. Kita ni kira duit lah. Maka dalam keadaan hari ni, tak kau rumah mahal tu. Orang mahal tu sebab tempat dia. Tepi tasik. Mahal tu. Material dia kan mahal mana pun. Tapi nak sebab orang beli. Kaya tak. Tapi dalam masa yang sama, ada orang rumah pun tak ada. Rumah tak ada. Susahnya. Tapi insyaAllah, zaman Imam Mahdi, semua orang ada rumah. Lambat sangat Ustaz, Mahdi lambat lagi. Mati dulu. Maknanya boleh tak nak jadi ni? Boleh. Merintah macam dia lah. Itu lah. Pilih orang yang jadi kerajaan hak macam ni. Masalahnya ada orang ambil candul tu semua tak macam ni. Aduh. Nak tunggu Mahdi lambat. Sebelum Mahdi, yang Mahdi confirm dah macam ni. Confirm tak boleh ubah dah. Dan memang bagus. Tak ada nak jumpa dia lagi. Zaman kita hidup hari ni. Nak jumpa macam ni boleh tak? Boleh tak? Tapi kena cari orang yang ikut Nabi. Kita sebut tadi. Tapi orang hidup merintah, dia tak ikut Nabi, dia ikut dia. Dia ikut suka dia. Masa nak tak jawatan, tak. Hurah habis semua. Masa nak balik, buat parti baru. Kacau. Sebab apa? Sebab ikut suka. Parti ikut Nabi, dia ikut suka. Serabut habis orang. Maka kalau hidup ni, yang jadi serabut sebab kita sama lah. Sebab kita ikut Nabi, insyaAllah selamat. Rumah tangga kita macam tu lah. Anak bina kita macam tu lah. Dia ada sistem dia. Masa berkenan nikah. Masa tak berkenan, cerai. Tak boleh gantung tak tali gitu ya. Tinggal tangan ganting itu. Tak boleh. Dalam hidup kita ni ada. Dia ada. Susunan tu bukan kita buat, Allah buat. Susunan tu bukan kita buat, Nabi buat. Dah susun. Kita nak pergi susun pula. Sebab kita nak susun pula tu dah. Yang duk tak jadi. Hai tak payah susun pula. Ikut Nabi susun. Punya dahsyat disebut sini. Orang waktu tu punya suka dia merintah. Punya seronok lah. Seronok lah nak beritahu orang dalam kubur tu. Dia berjuang 70 tahun. Tiba-tiba Imam Mahdi merintah lah. Betul ke tak ada? Minyak 3 kupang lah. Selita. Bukan kata seorang 5 kupang. 6 kupang, 7 kupang. Minyak keluar bersepah-sepah. Silap tak silap free tu. Allah Ta'ala sebut makmurnya bumi. Sampai begitu. Mahdi itu akan hidup dalam keadaan yang tersebut selama 7 atau 8 ataupun 9 tahun. Macam riwayat lah. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tak lama pun. Tak lama. Itu saya sebut. Kalau betul ikut petunjuk, tak payah lama. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun saja. Dia 6-7 tahun jadi. Kita 63 tahun. Dia orang agak ni. Sebab kita ikut hakut lain. Ikut petunjuk. Ikut petunjuk insyaAllah. Okay.
Allah bagi. Sebab orang tanya saya, 6 tahun kau okey? Tak payah, bukan kita 6 tahun kalau Tuhan nak bagi, setahun pun dah okey. Tapi yang kena ikut betul-betul petunjuk Allah Ta'ala. Rakyat kena ikutlah. Ni rakyat kadang-kadang dia duk marah pemimpin, dia panggil dong. Hampir macam Ham sendiri pun tak tahu Allah. Siapa pemimpin duit tak bagi, hampir macam Allah kan nak bagi setiap bulan. Oh, pening kepala juga aja. Dia mesti kena dua-dua, rakyat dengan pemimpin. Dua-dua mau bagui. Waktu zaman Sayyidina Ali, rakyat serabut. Orang mai tanya, "Wahai Sayyidina Ali, zaman Nabi dulu, TikTok merintah, tak ada huru-hara perang apa tak ada, sama-sama Islam. Kamu merintah, perang sama-sama Islam, macam-macam." Kata Sayyidina Ali, betul lah. Zaman Nabi merintah dulu, rakyat dia aku dan orang macam aku. Zaman aku merintah serabut, rakyat dia hampa, memang macam apa serabut. Betul tu. Zaman Nabi yang boleh merintah cantik punya, rakyat Nabi siapa? Sayyidina Umar Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Zaid bin Thabit, orang bagus-bagus. Nabi cakap dengar, tak ada bantah, tak ada. Kata Sayyidina Ali, my time aku, nasib aku lah. Rakyat dia bukan macam aku, macam kamu. Saja nak perang lah. Saja nak gaduh lah. Sama kita hari ni. Kalau pemimpin naik bagus, kita tak mau ikut tak kata bagus ke, nak perang ke. Nanti dia masalah. Sebab kita ada parti kita sendiri. Walaupun dia bagus, kata tak bagus, mana boleh. Kalau dia bagus, kata bagus. Sebab tu kalau naik merintah tu betul-betul bagus, tak perlu ada parti politik lah. Dia bagus. Kalau dia jadi gelong pula, apa bagus tu tukar. Kalau dah bagus, apa nak tukar? Bagus tak bagus, kita mesti tukar. Kita yang mau. Itu dah jadi tak selesai tu. Itu jadi tak selesai masalah tu. Tukar ni bila dah serabut, tukar lah. Memang kena tukar lah. Ayak tu kan, duk cakur ni lama-lama, keruh dia. Tapi kalau ayak tu sentiasa mengalir, sentiasa dapat jernih, kalau keruh pun hilang dia. Macam tu dalam pemerintah. Kalau sampai dah keruh sangat dah, bagi dari hasad, naik orang pula. Naik bang ustaz, keruh dah. Kita macam tu lah hidup macam. Begitu je kita hari ni. Cuma dalam rumah tangga nak kena ikut Nabi betul, sebab kan boleh macam tukar isu, tukar laki lain lusa, tukar laki lain pening. Sebab tu ikut Nabi ni selesai masalah. Banyaklah petunjuk-petunjuk yang dibagi. Ini disebut dahsyatnya sampai begitu. 845 dah. Tak ada nak menguat lagi, Nabi dah. Baik, tengok satu hadiah. Sebab hadiah satu lagi ni panjang bangetlah. Sebab ni kena bulan depan, panjang tu. Sungguh-sungguh panjang kan. Kita tengok elok. Hadis bulan depan ni, 1 muka surat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muka surat, kira 7 jam. Baik, kita baca satu lagi boleh? Satu lagi. Habis satu lagi. An Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaru qulna tadhkuru as-sa'ah qala sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj. Hak ni disebut tanpa hurai. Bulan depan dihurai satu-satu. Rasulullah SAW telah menyebut satu bala Rasulullah SAW telah menjenguk kepada kami yang sedang kami mengingati satu sama lain. Lalu baginda bertanya, apa yang kamu sedang mengingatkan? Sahabat Nabi duduk sembang-sembang lah. Sembang, baginda tazkirah, peringatan. Nabi tengok, nampak rancak ni. Kan Nabi apa sembang apa? Sahabat pun sebut, kami
mengingati bersembang perihal hari kiamat dan saat berlaku kiamat. Sahabat ni sembang benda tu, kita sembang apa? Kita sembang apa? PRU, PRK, siapa nak menang. Dia sembang kita. PRU 15 kilo ya. Hak tu sembang yang ni. Tapi tak daftar SBR. Sembang berapa? Lagi ni tak boleh mengundi. Jadi apa ya? Itu orang kita. Sahabat Nabi tanya, sahabat apa sembang apa? Kami sembang hak kiamat. Sembang tentang saat berlaku kiamat tu, sahabat Nabi. Sebab tu dia hebat. Sentiasa ingat pada akhirat dan sentiasa buat persiapan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saat kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah kamu melihat sebelumnya. Sebelum nak berlaku kiamat, 10 alamat, 10 tanda. Lalu baginda menyebut alamat atau tanda-tanda itu, iaitu yang pertama asap. Asap rokok. Asap yang menyelubungi bumi ni, dan asap tu berbentuk panas. Tak boleh cerita. Bulan 4. Jadi tak main lah. Bulan 4. Yang kedua, Dajjal. Dajjal ni orang ke, raksasa ke, Tromentaru ke apa lah. Dia boleh tengok lagi hujan. Oh, hujan turun. Berhenti. Dajjal ni pun. Dia boleh tengok tanah kering kontang ni. Tanah kemarau 3 tahun. Dia ada tumbuh musangking. Tumbuh musangking. Berbuah lah tu ya. Masak. Buka sedap tu ya. Kat Dajjal tu, power dia sampai tengah tu. Power dia tengah tu. Itu Dajjal. Saya ceramah semua nampak ni di Masjid Ulu Bernam, Masjid Sungai Tinggi. Ni nak main dengan surau Al-Ikhwan Pujasari. Bulan depan cerita orang ni lah. Cerita Dajjal tu. Dia punya power dia macam tu. Dia boleh kerak dua badan orang, ambil, lempak sampai ke Bali. Lempak satu lagi sampai negara Arab. Panggil balik, mai balik, cantum balik, hidup balik, jalan pergi balik rumah. Itu kata Dajjal. Kalau boleh nampak terang tu, ikut tak? Cerah hari ni mai toll free, ikut dah. Haram tak bagi pun. Dia main bila raya pula, dia bagi tas sekali lagi, walaupun kena mau dengan Quran. Tak main Dajjal lihat tunjuk depan mata ni. Tak ada pokok, tumbuh pokok, berbuahlah tu, masak, belah boleh makan, free. Ya? Bukan cerita hari ni janji esok dah. Lah tu dia. Suruh hujan turunlah tu. Ya. Dia boleh bagilah tu dia. Nak apa? Ni kemarau kering, saya ingat boleh ada telaga, tak ada telaga lah. Jadi sungai. Dajjal punya bulan buat sungai je. Dahsyat tu. Tu yang Nabi sebut, berhati-hati. Kalau Dajjal muncul, lari. Tak cukup tanah, lari. Jangan jumpa dia. Hatta orang beriman sekalipun, kalau jumpa dia, silap sikit, kamu akan menjadi pengikut dia. Dahsyat. Tu orang beriman dah pun Nabi pesan. Orang beriman tu Nabi pesan. Dengar kata dia keluar, dengar Nabi kata bukan jumpa, dengar saja, lari. Pergi menyorok tak mana telefon. Jangan jumpa dengan dia. Dahlah, saya tu imam surah Ibu. Takkan tak boleh. Saya tak heran saya nak pergi jumpa dia. Ada hadis sebut dia pergi jumpa. Dia pakai Ibu lah hadis sebut. Kesan bapa. Pergi jumpa balik, jadi ikut saja. Sedangkan dia dalam kampung tu iman paling power lah. Dia dah tak heran kita jalan, pergi jumpa balik kapiak orang ni. Itu tu. Mana dia cerita kat detail lagi, dan dia tu dia panggil intro. Ya. Lebihnya coming soon, ya. Kalau dia GZ dulu dia bagi sikit-sikit dulu. Kat bawah tu dia cerita panjang, dia cerita lah. Yang tiga Nabi sebut Dabbatul Ard.
seekor binatang keluar daripada bumi boleh cakap. Binatang ni boleh cakap. Binatang, dia panggil binatang bumi. Dia bawa tongkat Nabi Sulaiman dan juga cincin. Dia bawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dia bawa mai. Tongkat tu untuk pukul orang. Orang yang nama kafir dengan tongkat tu lah. Hak nama beriman, dia akan cop dari mukmin dengan cincin tu lah. Itu nanti kita baca lah. Cincin nak cari tahu nak lah. Kemudian Nabi sebut lagi yang keempat, terbit matahari dari pihak masuknya, dari pihak barat. Satu, dua, tiga, empat. Matahari keluar dari barat. Hari ini matahari keluar dari mana? Timur. Keluar, turun barat. Nanti naik barat, turun barat juga, tak turun timur. Dia naik dari barat sampai tengah-tengah, dia patah balik. Tertutuplah pintu taubat. Itu kita cerita tu. Hari ini naik timur, turun barat. Nanti naik barat, turun barat. Tak turun timur, jangan terbalik lah. Dia naik sekerat, naik sekerat. Sampai tengah-tengah, dia patah balik. Dia patah balik. Naik ke belah barat tu, naik saja tu, dah tertutup pintu taubat. Taubat macam mana pun tak jadilah. Mengucap macam mana pun orang kafir, tak diterima dah. Tak pernah. Teriak ni, ayat mata darah nak masuk Islam. Tak. Nak masuk Islam bila? Lari. Nak taubat bila? Lari. Lagi turunnya Nabi Isa, anak Maryam. Turun Nabi Isa. Turun, dia ada bodyguard kiri kanan. Malaikat kiri kanan. Duduk diri atas kepak sayap malaikat tu. Turun waktu nak semayang dekat Syria. Jadi itu imam tu. Yang jadi imam, Imam Mahdi jadi imam. Dan Nabi Isa akan jadi makmum. Dia akan turun diiringi oleh kedua-dua malaikat. Kiri kanan. Nanti kita sebut yang tu. Dan juga kata Nabi, Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud. Dia ramai. Hari ini mereka sedang dikurung di dalam penjara yang dibina oleh Zulkarnain. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Dan setiap hari dia duduk korek tempat dia korek. Korek sampai dah dekat. Letih rehat azan, orang azan. Tertutup balik tempat. Satu hari nanti dia korek. Dah tak dengar orang azan. Sampailah ternampak dan boleh keluar. Ramai makhluk ni. Hari ni dah berapa lama daripada dia ada bila ni. Bayangkan zaman Zulkarnain. Sampai hari ni dah berapa banyak, berapa juta beranak pinak. Geng pertama, geng dia keluar daripada tempat perjumpaan tu, lalu ikut tasik di sebelah Palestin. Lalu tasik tu ayak punya banyak. Geng ni lalu kumpulan pertama kering ayak tasik tu dia minum. Kering ayak tasik tu dia minum. Geng dia ramai pula tengok geng dia heran kering ayak tasik tu. Ramai dia, besar dia, jahat dia, ganas dia. Nabi Isa pun lari dengan geng ni. Lari. Nabi Isa boleh bunuh Dajjal, tapi tak boleh bunuh Ya'jud wa Ma'jud. Lagi ganas daripada tu. Apa saja benda dia jumpa, dia makan ke darah dan dia rosak habis. Habis semua pokok, kayu, ayak dalam tasik, kering tasik. Katakan empangan Kuala Kubu tu cerah. Boleh geng ni habis. Sampai macam tu dahsyat. Dan dia merosakkan. Dia Ya'jud dan Ma'jud ni makhluk perosak lagi. Habis semua benda dia makan. Natang ke apa ke habis semua. Dia duduk dalam bukit tu berapa lama tu kan. Apa dia makan dia keluar tu dia makan habis semua. Ya'jud dan Ma'jud. Lari Nabi Isa, lari sampai tak ada benda nak makan habis di pokok geng ni. Dan akan berlindung di satu bukit. Bukit tu pun kita kena bagi tahu nanti. Saya pergi cari lah bukit tu, bukit beruntung. Cik RM2. Cik RM2 kat masjid Assalam di Sayyidina Ali. Ada nama bukit semua siap.
ada tempat berlindung dia. Nabi Isa berlari pergi duduk dalam doa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang boleh bunuh yang ni. Ramai. Tentera Islam berlari yang ni. Lari. Tak boleh nak buat apa yang ni. Dia kira membujul lalu melintang pukang. Habis dia sapu. Oh, dia sapu pun. Yang Ya'juj macam ni. Kawan nanti kita ceritakan tentang, insyaAllah. Kita akan ceritalah Ya'juj Ma'juj kan menentang apa semua ni. Nanti kita cerita sikit-sikit lah. Ni ada semua ni. Hadis berikutnya beritahu lah. Nabi Isa bunuh Dajjal tang mana apa semua. Dia turun macam mana semua dah ni. Panjang jelah ni 6 muka surat insyaAllah. Daripada Nawas bin Sam'an. Kita akan bicarakan dalam kuliah pada 2 minggu lagi. 2 minggu insyaAllah. Baik, bagaimana yang saya sebut oleh tuan-tuan, geng Talaki bersama Muslim Care, kita ada program Home for Life. Kita sedang membina rumah untuk fakir miskin, yang banyak buatnya Muslim Care. Kami geng Talaki menumpang Muslim Care, dan kita banyak lebih kepada rumah yang nak dibaiki, yang bumbung rosak, yang sebagainya lah. Tapi kita buat kutipan juga untuk bantu Muslim Care untuk membina rumah. Timbalan Presiden Muslim Care duduk di Sungai Buaya ya. Di Sungai Buaya. Itu untuk rumah lah. Kita ada tabung khas untuk buat rumah dan baiki rumah. Juga pada masa yang sama, 2 hari lepas saya hantar kerusi kuliah. Dan kursi belakang tu duduk tinggi macam tu lah kursi. Tapi kursi banquet yang pengantin duduk tu, dan dia ada tempat tulis. Dalam Malaysia, kalau warga emas duduk tak larat, hak lengoh-lengoh semua, kerusi tu saya ada tempat tulis sekali, meja tulis sekali. Macam kat universiti lah. Tapi kita tak ambil yang kosong tu, sakit punggung, tutur dah ada isi tak pun ada. Kita beli yang ada span, yang banquetnya ada. Dan alhamdulillah kita beli di bawah NGO kita. Sebab NGO kita buat kebajikan, kita tak ambil untung langsung. Cuma kita nak pergi hantar tu, bagi dia minyak, kita ambil tak dia minyak, dia cari sendiri lah. Kursi itu Ustaz Nurul Khalil. Ustaz Nurul Khalil, dia mohon memerlukan 30. Dah ada orang infak 2 hari lepas, 15 kursi itu. Kita cari lagi 15. Tadi ada orang infak lagi, 1. Dan tinggal 14. Satu kursi itu harga RM85. 85. Yang tak ada span tu 100. Tapi dia luas sikit lah. Yang ada span tu RM85. Biar span tu lah. Nak hidup pun sedap. Lepas tu dia ingat kuliah tu. Dia bagi hak duduk lah, hak duduk. InsyaAllah pada siapa yang nak infak, banyaklah. Kita punya program lain untuk asnaf di Sungai Buaya, anak yatim. Saya rasa siapa yang baca WhatsApp saya edar tu, anak yatim, ayah meninggal, mula mak meninggal. Mak meninggal, awal tahun itu, waktu PKP itu ayah meninggal. Ayah meninggal umur 41, muda. Tinggal 4 orang anak. Seorang masih belajar di Johor, yang kedua habis SPM, yang 3 tingkatan 3, yang keempat darjah 2. Yang Johor tu berhenti lah. Dia masalah tak ada sumber. Sumber kewangan tak ada. Nak sambung belajar macam mana? Yang nombor 2 tu habis SPM, minta macam-macam lah, sekali terpaksa batalkan hasrat. Tak boleh nak belajar lah, tak ada duit. Dah kira KWSP ayah tak dapat lagi. Saya minta tolong bos KWSP semalam, 2 hari lepas, bos tu akan usahakan insyaAllah. Dan semalam kita cek, tim saya ambil alih lah untuk jaga anak-anak ni. Dia duduk dengan nenek daripada rumah lah. Tapi dari segi buat masalah ni, kita uruskan dia. Dari segi kewangan. Kewangan daripada orang ramai. Saya dah pergi bagi segala barang dapur dan sebagainya. Dan sedikit duit poket semua kita dah bagi. Dan ni kita buat kutipan lagi untuk nak bagi mereka sambung belajar. Yang sulung tu dia nak sambung. Tapi dia nak bagi adik dia yang nombor 2 sambung dulu. Nak pergi giat marah. Masuk bulan 1 nanti. Yang tu kita akan tanggung sepenuhnya. Segala bayaran giat marah dan duit poket kita tanggung insyaAllah. Duit nak ambil mana? Kisah ribu dah. Surah ulama, kita kutip lah orang sikit. Membantu anak yatim semua ni. Selebihnya tak apalah. Tentang yang saya ingat bagi orang sikit, saya urus insyaAllah. Habis yang dia belajar, abang sulung tu saya suruh belajar, dia akan belajar lah insyaAllah. Kemudian adik dia 3 apa semua ni, ada dia 2 tu, hampir hari-hari nenek dia kena bawa pergi kubur Sungai Buaya untuk ziarah mak ayah dia. Yang tu saya tak boleh cerita, saya sedih tengok ada dia 2 tu.
Sedih semua tengok dia pun kita yang mata kan, hari-hari pergi kubur, hari-hari pergi kubur. Ya. Dan hari ini kita akan cuba bantu nenek, tak ada kerja apa, tak ada kerja. Jagalah nenek pun duduk di Gombak, terpaksa duduk di Sungai Buaya. Nak bawa pergi sana tak boleh sebab hari-hari dia nak pergi kubur. Terpaksa duduk sini. Rumah sewa 450. Setakat hari ini dah 4 bulan lebih, kawan arwah, kawan ayah mereka bayar api ayam sekali. Zakat kita dah mohon tak dapat lagi. Kira tak ada sumber lagi lah zakat ni. 2-3 hari ni kita bantulah, kita bantu. Untuk makan, minum, apa semua kita bantu. Setakat yang kita mampulah. Dan saya bagi jaminan dia untuk dia sambung belajar dan kita akan bantu. Dan setiap kali saya kuliah saya akan buka tabung lah di mana-mana lah untuk bantu ni. Kita pun ada dana sangat. Tapi seorang sikit insya-Allah lah, ada seorang RM10, 100 orang dah cukup lah. Labuan boleh gagal-gagal duit bukit. InsyaAllah tuan, sama-sama kita bantu. Semoga Allah Ta'ala tidak menyalahkan kita di hari akhirat kelak dengan nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Sampai saya menunya bila saya pergi rumah, sampai peti air kosong, tak ada apa. Dahsyat. Maka dia memerlukan lebih kepada kewangan. Dan ini alhamdulillah jiran-jiran dekat pergi tengok semua lega sikit lah. Lega sikit. Saya pun intai dari jauh dah 2-3 hari ni. Sebab hampir hari-hari ada orang pergi tempat saya umum ni. Hampir hari-hari siap dimaklumkan, pejabat YB pun nak main, semua nak main. Silakan. Silakan. Kita tak ada nak burukkan siapa-siapa sebab orang tak tahu. Ni kita dah bagi tahu nak main. Sebelum ni tak ada salah siapa-siapa sebab orang tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya boleh pergi bantu sampai ke Kedah pun, tapi saya pun tak tahu. Duduk kat Sungai Buaya kan. Oh, sekarang. Saya rasa berdosa sangat. Dan kita bantu insya-Allah. Sama-sama lah. Tuan-tuan infak sama sikit, kan nak buat tabung ke apa-apa, boleh lah. Nak buat tabung anak yatim ke apa, nak letak permanent kat surau ke, boleh lah. Bagi seorang RM1 sehari ke macam mana ke, nanti ada terkumpul, boleh bagi kat saya insya-Allah. Kita bantu. Sehingga sok-sok tak layak. Saya dah kira dah, kawan kita ada dekat Surawang, pergi cek-cek semua tak layak dapat sok-sok. Sebab dia punya caruman tu tak cukup. Tak mencukupi. Tak layak dapat sok-sok. Tak layak dapat sok-sok, nak kena cari zakat pun semua lah ni. Zakat pun tak dapat lagi dari 1,000 orang lah. Saya ingat sebulan 2 lah. Tak apalah, yang lebihnya saya akan uruslah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.